Assalamualaikum. Kita sepatutnya live, kita tengah check dekat, tempat berlangsungnya siaran live ini di Facebook Gerakan Ekonomi Malaysia. Jadi saya tengah pastikan sama ada kita live atau tidak. Dekat saya punya broadcast ni dah tunjuk live, jadi sepatutnya kita live. Jadi kita tengah menunggu beberapa komen kalau, kawan-kawan kita sudah, menyaksikan yang ianya sudah live, then, kita boleh nampak. Jadi sementara tu kita okey, saya boleh nampak di Facebook Gerakan Ekonomi Malaysia sudah live, jadi maksudnya mereka sudah nampak kita bersiaran, eh. Jadi selamat datang, Assalamualaikum, selamat datang kepada, segmen hari ini. Segmen hari ini adalah cerita usahawan ya. Jadi nama saya Al Jazura, jadi saya perkenalkan dulu sedikit tentang, apa itu GEM ya. Nama nama panjangnya Gerakan Ekonomi Malaysia atau lebih dikenali sebagai, GEM. Merupakan, kita menganjurkan, program-program, santai atau program-program perbicaraan dengan, pakar-pakar kita di luar sana ya. Kalau setiap hari Rabu, kita bersiaran langsung dengan, saudara Armin. Beliau akan mengacarakan, satu segmen live, tajuknya Apa Kata Pakar. Apa Kata Pakar tiap-tiap hari Rabu, Rabu pukul 9 malam. Uh, Kemudian pada hari Jumaat pukul 3 petang ya, Encik Armin juga akan ke udara bersama rakan-rakan usahawan di luar sana yang akan berkongsikan tentang peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang perniagaan. Sama ada, peluang perniagaan ini bersama, syarikat mereka ataupun, menceritakan tentang peluang-peluang perniagaan yang ada di luar sana, ya. Jadi ini segmen pertama, dalam, banyak-banyak, series yang kita buat bersama Jam ni, ya. Jadi, segmen hari ini adalah tentang cerita-cerita usahawan, ya. Jadi hari ini saya ada, panelis 2 orang. Jadi saya akan, jemput mereka, bersiar bersama saya dan kita akan, berkenalan dengan mereka dan juga kita bercerita, ya. Kita akan, bertanyakan tentang diri mereka dan, kita akan ajukan soalan, kepada mereka, ya. Jadi, terima kasih yang memberi, komen dan like. Jika anda ada soalan, boleh boleh bertanyakan juga dan, saya akan, ambil peluang untuk juga bertanyakan soalan-soalan anda kepada, panelis kita hari ini, ya. Jadi saya jemput mereka masuk ke dalam, stream kita. Selamat datang saudara Nur Hafizi. Kita ada bersama kita Nur Assalamualaikum Hafizi coach. dan juga saudara Wan Hafiz. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Coach Al. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ah, apa Apa khabar? khabar kita? Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ke udara dari mana? Ke udara dari mana? Saya dari rumah di Dari rumah. Perak lah. Di Di Perak. Okey. Sama lah. Oh, boleh tengok komen direct Boleh. Dekat sini kita boleh nampak. Saudara Armin, Waalaikumsalam. bertanya khabar. Dia suruh kirimkan Okey. salam. Tapi you all boleh nampak juga kan? Boleh. Boleh nampak kan? Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kita pun boleh letak juga, komen ni dekat kita punya, stream ni. Kan kat sini kita boleh nampakkan dia punya komen. Nampak kan? Salam. Kemudian Nazirul ada Mubin. Salam. ni. Nazirul Mubin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana, memberi salam, Betul. Terima kasih Jadi kerana join. selamat datang tuan-tuan. Jadi Terima kasih. saya nak bertanya dengan diorang lah, dengan saudara Hafiz dengan Hafizi ni, salam semua, waalaikumsalam. Kita tunjuklah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. sikit kan, Okey. dan
Okey, so mereka yang ke udara live, terima kasih kerana bersama kami. Jika anda ada soalan, untuk panelis-panelis hari ini, Penulis sila bertanya. Sila bertanya. Jangan segan, jangan malu kan. Sebab ini sesi santai. Korang dah sempat belum ambil air ke? Dah. Ada, air ada. Dah. Ada air. Ada. Coach dekat Santai-santai. office. Dekat office coach. Masih lagi kat Coach office kat lah office bro. ke sekarang? Masih lagi kat office. Masih kat office. Okey. Masih lagi. Waalaikumsalam. Salam. Peja. Cik Peja kita. Oh, Pija. Assalamualaikum. Daripada Ipoh. Daripada Ipoh juga Ya. Baik. Ipoh tu. Okey, so kita nak berkenalan lah sikit. Jadi apa kita boleh buat? Kita mungkin minta korang perkenalkan diri sedikit, kemudian saya akan bertanya soalan, boleh? Mula-mula Okey, boleh. introduce diri Boleh, sendiri, nama panggilan, berasal dari mana kan? Tinggal di mana, sekolah di mana, sikit-sikit lah kan. Yang personal tu Okey, kalau okey. tak nak kongsi sangat pun tak perlu. Kemudian kita akan mulakan Okey. sesi temu ramah. So macam serius kan, temu ramah kan. Tu kata santai. Kata santai kan. Kata santai tadi kan. Okey, tak apa. Saya mula dululah kot. Okey, Okey, saya Okey. nama saya Wan Muhammad Hafiz bin Wan Idris. Biasa orang panggil saya Hafiz lah. Hafiz ataupun ada yang panggil Wan, ada yang panggil Hafiz. So saya berasal daripada Perak. Memang berasal daripada Perak Ipoh. Bila sekarang ni dah menetap di Kampar lah. So saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Ipoh, dan sebelum tu di Sekolah St. Michael, dan saya melangsungkan ke Universiti Teknologi Petronas untuk saya punya bachelor degree in mechanical engineering. And then sampailah saya teruskan perjalanan saya sebagai seorang usahawan daripada bermula tahun 2009 lagi. Saya dah mula start lah berniaga secara kecil-kecilan, sampailah sekarang ni kita sebagai startup company for known as Loken lah. Mechanical engineering Ya. Lari tajuk lari tu Lagi. Tak apa. Sebab tu kita nak dengar cerita. Sebab kita memang selalu kita dengar cerita-cerita macam ni kan. Orang tu belajar lain, kemudian dia buat benda lain kan. Jadi ini juga yang lepaskan selepas ni. Okey, so terima kasih. So sekarang memang menetap di Perak menetap di Perak. Di Perak dan juga sekarang menetap di Perak. So Cik Hafizi pula. Saudara Hafizi kita. Okey, nama saya Nur Hafizi Abdul Majid, atau orang biasa panggil PG lah. So sama PG. juga macam Hafiz, kami membesar PG. Sama macam Hafiz, saya dengan Hafiz membesar daripada kecil lah. Dari darjah 1 sampai sekarang lah kot kan. Sekolah sama di Sekolah Teknik Ipoh. Lepas tu saya ikut Maskom di ITM Puncak Perdana. Korang ni memang best friend lah. Dari sekolah, kawan. Saya kenal Hafizi daripada saya darjah 1. Darjah 1 and then bila darjah 4 tu dia kena pergi ke Sarawak sebab dia ikut ayah dia. Then masuk form 1 tu, form 3. Form 3 dia masuk balik kelas saya. Saya macam kenal kan. Tu sampai sekolah lah, sampai habis. Terjumpa balik. Tapi buat bisnes pun sekali. Okey, sebelum tu kita biar PG habiskan dulu dia punya ni. Okay. Lepas sekolah PG sambung belajar ke ataupun macam mana? Terus berniaga ke? Lepas sekolah saya sibuk. Saya banyak universiti saya masuk. So saya masuk Uni 10, drop out, masuk ITM, Uni 10. So sambil tu memang dah start berniaga. Lepas tu ITM Shah Alam Puncak Perdana pula. So Uni 10 ambil apa? IT. Okey, Uni 10 ambil IT. Lepas tu masuk UiTM pula. UiTM ambil apa? Mass Communication pula. Meskom. Yes, Meskom. Meskom. Tapi lepas tu ada lagi? Tak ada?
Masih ada. Sebab lepas tu memang kita orang saya dengan Hafiz full time musician lah. Musician masa tu. Oh, Kita ada okey. Oh, ini dah masuk sebab bagian Aduh. tak boleh nak dipindahkan daripada sejarah kan. So ada kat situ. Dalam masa 3 tahun tu saya dengan Hafiz lebih kurang macam full time musician. Kami dalam satu band. Tapi dalam masa yang sama benda tu kita start berniaga sebelum tu lagi. Masa habis sekolah dah start berniaga dekat pasar malam kan. Okey, so sebenarnya nak jadi rockstar lah. Sebenarnya nak jadi rockstar kan. Kita selalu juga jumpa kan usahawan-usahawan ni yang asal-asalnya dulu nak jadi musician, nak jadi rockstar kan, nak jadi penyanyi kan, nak jadi pemain gitar handalan kan. Sebab saya rasalah orang-orang yang jadi usahawan ni dia ada sedikit elemen rebel memberontak dalam diri dia orang ni. Saya rasalah saya tak tahu. Mungkin selepas 10 episod mungkin kita dapat tengok certain pattern lah Tapi membenarkan ni episod pertama. Melawan arus lah coach melawan arus lah kan. Melawan arus. So ada juga yang mengatakan yang kadang-kadang dekat sekolah ni kita boleh tengok student-student yang bakal menjadi usahawan dan bakal menjadi pekerja kepada usahawan tersebut. Dia ada pattern. Tapi saya tak nak kupas lah hari ni. Hari ni kita tak nak kupas dululah kan. Takut-takut nanti buat conclusion yang terlalu lain pula kan. Tak nak lah. Tapi sebenarnya kalau kalau kerja ke untuk usahawan atau menjadi usahawan ke bagi saya lah sebenarnya sekalipun kalau kerja untuk usahawan dia mungkin dia ada entrepreneur skill tu. Memang dia punya kedudukan dia dekat situ kan. Memang dia talent on entrepreneur kan. Jadi dia itu juga satu perkataan yang agak bukanlah agak baru tapi mungkin jarang diperkatakan atau dipergunakan Okey. So kita tak adalah nak cakap yang mana lagi bagus ke apa kan. Betul. Kita nak tengok certain traits lah siapa akan jadi apa kan. So mungkin cikgu-cikgu di sekolah mungkin boleh predict nanti satu hari nanti. Okey. Yalah betul lah. Jadi sebelum tu so mula-mulanya korang dah kenal lama kemudian lepas universiti tu mula bermain muzik lah, berjinak-jinak dengan muzik. Waktu belajar lagi lah sebenarnya. Tadi ada mention yang dah start pun buat bisnes sikit-sikit. Kan? So masa mula-mula apa jenis bisnes yang korang buat dan apa yang yang spark the interest lah ataupun yang menimbulkan minat untuk nak jadi usahawan atau nak buat bisnes. Kalau kita boleh kongsikan. Siapa-siapa nak start dulu lah. Macam dulu waktu zaman saya belajar dulu tahun 2000, 2002, 2003 macam tu lah. 2002, 2003 tu saya waktu study bila malam-malam tu selalu keluar lah. Study ni tak study sangat pun kan. Banyak main je. Selalu pergi Ipoh. So pergi lepak Ipoh ni lepak titik. Kita lepak gerbang malam. So gerbang malam ni dulu best lah. Dia macam uptown dekat ni tau. Uptown lama dekat Damansara Utama. Okay. So kat situ memang banyak bandar lah. Banyak bandar jual kasut, ada baju bentang apa semua. Jadi saya dekat Teronoh waktu tu kan, Seri Iskandar. Ada banyak bandar jugalah. Jadi memang selalu pergi bandar, select barang, cari barang untuk pakai. Lepas tu kalau dah banyak sangat barang pakai, ni kadang kita pergi gerbang malam, dia melepak dengan PG apa semua. PG dia kerja, dia berniaga kat situ. Jadi ada tapak lah. Dia kadang-kadang saya tumpang lah letak barang sikit untuk nak jual kalau boleh jual lah. At least adalah conversion duit sikit kan kat situ. Saya mula-mula main-main je lah. Sonok-sonok lepak-lepak sambil tu boleh ada duit sikit. Sebab waktu tu duit tak jadi isu sangat lah sebenarnya waktu zaman saya. Sebab kita dapat Petronas punya ni kan. Jadi tu banyak enjoy. Banyak enjoy. Elong buku je berapa dah elong buku dah berapa ratus elong buku dah berapa kan. Tapi sebenarnya benda-benda macam tu tak berapa
Jangan tersasul banyak-banyak ni. Kita tak tahu siapa yang tengok kan. Betul juga. Betul. Tapi saya cakap benda betul lah. Itu yang betul lah. Itu Scholarship, memang duit scholarship, belajar buat benda lain. tak, dia bukan belanja buat Ah. benda lain lah. Kita untuk tujuan Survive kita survive lah, survival lah waktu tu sebab scholarship bukanlah banyak pun kan. Dia bukan scholarship sekarang ni bayar balik sebenarnya. Tak ada ini pun kita bayar balik. Yalah dalam betul. Then after habis study tu, saya sebab barang dah terlampau banyak kita pergi bandar setiap minggu, pergi bandar, kadang pergi pasar Lokin kat Ipoh kan. Barang banyak sangat. Waktu tu saya ada seorang kawan lah, satu grup Hafizi pun sekali dengan grup tu. So dia orang ni mula start berniaga barang-barang terpakai ni dekat online marketplace eBay. So saya tengok kat sini macam kita mungkin boleh cubalah nak berniaga sesuatu barang terpakai. Tapi saya punya fokus waktu tu saya tak nak berniaga barang yang high demand dekat sini. Maksudnya dekat bandar tu ramai orang cari. Memang semua orang akan cari barang tu. Jadi bila high demand ni payahlah dapat barang kan. So saya cari satu niche. Kat situ dah niche lah. Kat situ tapi saya tak tahulah itu niche waktu tu. So saya tengok saya cari satu barang yang demand dia ada dekat luar tapi supply dia dekat Malaysia. Itu yang saya jumpa tali leher tu. So tali leher agak murah lah supply dia dekat sini. Dia jual dalam bentuk 100 kilo punya satu bale. And then macam mana kita nak dapat demand tu memang banyak dekat European country, US and then kebanyakannya belah barat lah. Then kita boleh dapat banyak, kita punya margin kat situ pun okey. So saya pun start lah dengan 2 ketul je waktu tu, 2 ketul 100 kilo, 200 kilo, modal RM300. Sehari balik modal. Okey. Itu start dia lah. So that means daripada berjinak-jinak sambil beli bundle kan, sambil lepak dekat kedai PG ni nampak peluang lah. Nampak macam peluang. Waktu sebelum jumpa eBay, saya nak buka kedai bundle. Saya punya plan lah asalnya, dah buat kira-kira semua dah okey. Ada 30,000 boleh buka kedai bundle. Cari tak jumpa kan. Mana pula nak cari 30,000 ni, kerja belum lagi kan. So macam tak apalah, kita try cari yang senang punya barang nak jual kat sana tapi kat sini boleh dapat murah. Itu saya start cari, tu yang jumpa Thai, itu yang jadi jual Thai ni dahnya. Okey, jual Thai. Okey, jual Thai. So asal-asalnya kau tak ada tapak untuk bundle lah, tapi Hafiz ada kan? Hafiz ada. Hafiz ada. Okay, so kita dengar PG punya cerita pula. So macam mana kau start? So actually kau tak start together lah buat bundle tu kan? Yang masa eBay tu memang yang eBay tu memang sekali lah saya dengan Hafiz lah. Okay, tapi sebelum yang eBay tu yang sebelum tu memang kami sebab Hafiz dia study, dia dekat ETP. Saya masa tu tahun 2002 saya baru drop out Unit 10. So saya balik Ipoh kan, parent pun dah macam menyampah saya tengok kan. So saya pun kerja kat Seri Minyak macam tu, tapi tak best lah. So saya dapat join lah nak berniaga kan. Sebab bundle ni best dia, kita tak sedar pun kita adalah peniaga masa masa tu lah. Sebab memang dah jadi rutin. Asal jumpa bundle je kita akan pergi select beli. Sekurang-kurangnya yang selai RM5 pun kita beli. Kan? Tapi dia ada benda-benda dia yang kita beli RM5 kita boleh jual RM50. Dia ada dia kompleks sikit lah kalau nak explain. Sebab kadang kalau orang yang tak faham benda tu ada value, kenapa orang ni beli sampai RM50 tapi ada je orang beli. So benda tu saya constantly buat je sebenarnya, tapi tak iktiraf sebagai peniaga pun. Sampailah lepas dah kena drop out tu. So nak cari duit kan. So saya lepak dekat Gerbang Malam lah, sama kanak-kanak Ipoh. So kat situ ada kawan nama dia Yin, dia meniaga kasut bundle. So dia kata kau selit lah dekat tapak aku letak barang-barang. So dekat situ lah hari-hari, setiap hari lah kat situ, setiap malam. Okay. Setiap malam. So sebenarnya tak perasan lah. Jadi kalau macam yalah separuh orang kita tengok orang berniaga ni mungkin dia ada yang saya pernah borak lah.
Ada yang tengok pakcik dia berniaga, ada yang mungkin parents dia berniaga. Tapi mungkin korang ni, so apa Tak ada. sebenarnya inspirasi untuk nak berniaga tu? Waktu start tu lah, sebab saya yang pun macam saya cakap tadi lah, memang sebab tengok barang terlalu banyak, apa aku nak buat dengan barang ni, nak simpan kat rumah pun tak tahu macam mana lah, jadi start menjual. So Okey. bila saya nampak ada macam you boleh ada margin yang agak besar lah sebenarnya, sebab saya beli seketul tali leher punya bale 100 kilo tu, dalam tu ada beribu helai. Tapi kita pakai mungkin dalam 100 helai lah. 100.5 je harga dia. Seketul tu waktu tu. Saya boleh jual sehelai tie saya boleh jual RM500. Okey. Itu terus jadi macam okey, ini memang boleh buat bisnes lah ni. Okey. So maksudnya nampak satu peluang daripada apa yang berlaku pada kita lah. Yes. Dan saya pun memang minat kan benda. Masa tu pun waktu tu saya memang minat, tapi saya minat dengan sebab kita dah jumpa satu platform yang e-commerce waktu tu. Memang saya dah fikir dah waktu tu macam, yelah kalau kita berniaga kat satu tempat dekat TKK kata contoh kan, jadi orang persekitaran tu je boleh jumpa waktu tu lah. Situ je boleh jumpa. Jadi bila saya boleh pergi e-commerce platform which is ebay.com waktu tu, memang susah lah nak start dia, mula-mula memang susah. Tapi you boleh dapat audience yang besar. Sebab kita tahu orang luar memang pakai tie dia punya pakaian harian dia. Jadi supply dia memang banyak gila kat sini. Waktu tu lah, sekarang ni dah ada juga, tapi pun tak berapa pastilah macam mana dia punya ni. So itulah dia punya apa turning point tu. Saya rasa macam okey, saya ingat full time tu lah buat bisnes. Okey. Alright. So bunyi dia macam best kan. Bunyi dia macam best kan. Nampak ada peluang, nampak boleh buat margin macam Hafiz cakap tadi, buat margin yang besar kan. Kemudian ada pula e-commerce platform, masuk pula eBay kan. Cuba cerita sikit apa cabaran-cabaran korang nak jadi usahawan ni. Okey, kalau waktu saya start best ni. Okey, kalau macam waktu saya start perniagaan dekat ebay.com tu, sebelum tu kita bagi salam lah ni, kawan-kawan ada tanya bagi salam kan. Assalamualaikum salam Ash. Waalaikumsalam Ash. Bagaimana untuk memulakan perniagaan? Okey. Terima kasih Richie Rich. Dia ada soalan dah kat sini kan. So lepas ni kita okey, tak apa. Itu saya jawab kemudian sekejap lagi. Bagaimana untuk memulakan perniagaan? Jawab soalan ni. So sebelum tu kita biarkan Hafiz berkongsi pula apa cabaran sebenarnya sebagai seorang usahawan ni. So daripada berniaga suka-suka, tengok barang banyak, tengok PG ada ruang, ada tapak kan, boleh juga buat bundle ni. Kemudian jumpa eBay, kemudian juga nak mulakan startup sendiri kan. Cabaran-cabaran yang korang lalui sebagai usahawan ni. Okey, kalau ada waktu saya start eBay tu, starting dah susah. Ingat senang kan? Sebab waktu tu okey, tengok utai banyak boleh jual ni kan, banyak boleh jual. Rupanya eBay ni dia punya trend ni, bila you baru start register account nak berniaga, you boleh letak 6 barang sebulan. 6 barang je you boleh letak. Tak boleh letak lah. Okay. Slowly you kena build up you punya reputation dekat situ lah. Sebab dia alhamdulillah, sebab tie ni demand dia besar kat luar tu, orang pakai hari, sebab kita jual murah kan. So kita jual 50 USD pun ataupun 50 pound pun waktu tu, dekat dia orang masa RM50 lah. Tapi you boleh jual 6 barang je lah. So kita build up slowly around 6 months jugalah build up, sampailah dia lepaskan you boleh masuk banyak sikit barang. So the first one year tu is to build up the reputation, build up you punya feedback dan sebagainya apa semua. Second year tu baru kita boleh besarkan sikit lah, so ambil supply banyak dan sebagainya apa semua untuk kita jual kan. Tapi at one point bila you berniaga dekat platform ni, because you are using paypal.com. So paypal.com ni kalau you ada silap sikit, dia silap tu bukan silap kita sebenarnya. Silap tu adalah daripada komplain daripada orang, katakan barang kita fake, padahal barang kita tak fake pun. Memang barang tu barang yang original, authentic punya tali leher. Memang Hermes, Gucci yang authentic.
Tapi kita dapat beberapa komplain lah daripada customer yang kata barang kita fake, and then they report to the right owners, and then even kita pernah dapat surat lawyer pun daripada Burberry macam tu berkatakan barang kita fake, tapi kita tak respond lah to that. So at one point saya punya account PayPal kena block indefinitely, so maksudnya tak boleh pakai langsung. In 2011 that time saya baru kahwin. So duit kena lock kat dalam lebih kurang dalam 50,000 to 60,000 lah, tak boleh bawa keluar duit tu. After 6 months baru boleh bawa keluar. Waduh. So waktu tu 6 bulan tu saya dengan Hafizi tak tahu nak buat apa lah. Kita jam juga macam mana nak buat. So kita cari jalan macam mana. I try to tweak here and there, macam mana you nak main backdoor dekat ebay.com, nak masuk dalam belakang supaya boleh start meniaga balik as anonymous, as dia panggil stealth account lah, stealth account. Macam dia macam stealth account. So bila kita start balik lah tu, itu baru start growing balik. So but at one point kita tengok kita tak larat dah nak ambil bundle seketul-seketul ni, sebab proses dia banyak kerja. Nak pecah, nak ambil, nak gosok, tangkap gambar, masukkan kan. Jadi sebab dulu kita punya target everyday kita masuk kita punya SKU in the marketplace 100 hari. 100 kita masukkan. So coach boleh assume lah kalau dapat 100 helai tu, you mungkin nak kena pecah lebih kurang 30 ketul guni tu. 30 ketul 100 kilo punya guni, ada 30 you kena pecah kan. Banyak. So sampailah kita jumpa satu supply punya tempat dekat Aran, where we go there directly, kita boleh terus pilih dah tie apa yang kita nak. Cuma dia punya margin akan jadi kecil. So margin kecil. Dia dah buka siap-siap lah. Ada buka siap-siap, dah pilih kat kita siap-siap, so kita dekat pilih mana je. Dekat mana? Dekat Aranya Pratek dekat Kemboja, sempadan Kemboja. Oh, okey. Kami ada kawan seorang kat sana yang boleh cakap Kemboja. So dia tolong bawa jumpa supplier kat sana untuk ambil. So kita terus pilih, tu hantar sini dan kita buat. But sampai at one point eBay ni biasalah. Sebab waktu tu kesilapan kami lah yang kami perasan lah. Waktu kami meniaga eBay, supposedly waktu tu, itulah yang saya emphasize banyak lah kepada kita punya vendor, kita local punya merchant sendiri sekarang ni. Kalau you pakai platform lain apa semua sekalipun, at least you kena ada satu you punya e-commerce storefront ataupun you punya sendiri. Sebab waktu tu kita tak ada kita punya .com, kita tak ada kita punya e-commerce web storefront sendiri. So kita fully depend on eBay. But when one point eBay pull the switch, you habis lah. Sebab dekat eBay ni dia ada dua je tier of yang eBay ni akan take note. Satu, you betul-betul kecil, you tak affect orang lain. Satu lagi, you betul-betul besar. Kalau tengah-tengah ni dia senang lah dia nak kacau you. Kalau kita tengok pun ramai peniaga dekat yang Malaysia ni, yang meniaga bundle ni, yang dekat eBay, sebanyak kena block. So that's why dia orang pergi ke Facebook, social media, buat live apa semua kan. So that's the point lah yang trigger saya macam we need to do something lah to help this community to have an own online marketplace. So itu yang kita punya start lah, yang kita nampak. Itu yang membuatkan korang start sendirilah. So itu mungkin start sendiri for locate.com. cabaran yang korang mula-mula rasa. Kemudian sebab tu juga korang buat korang punya own platform lah kan. Yes, saya kagum juga kan. So mungkin kita cakap dengan Fizi pula lah. Aku kagum juga first time jumpa korang ni masa John Adaha. lebih kurang dua tahun lepas kot kan. 2 tahun lepas kot. Masa tu ada jom pitching punya session dengan Teraju kot kan. Saya jumpa Coach L last year waktu Superb lah. Last year ke the year before? Last year. Waktu tu dah pitch online dah, ada pening pitch online. So tuan-tuan, saya kita orang jumpa ni masa dia orang buat pitching punya session lah. Saya quite impress. Saya tengok macam mana orang berniaga business bundle yang dulunya kita tengok banyak selalunya buka tapak lah buka tapak kan. I think mula-mula originalnya saya yang saya perasan view yang macam ni adalah di pasar malam lah. Di pasar malam kita tengok orang buka tapak apa semua kan. Kemudian baru tahu ada spesifik punya bundle. Kemudian banyak
Banyak tempat-tempat yang jadi popular sebab bundle-bundle ni yang ramai apa semua kan. Superb betul, superb semua Super ni semua diorang ni. cakap kan. Ni superb semua, betul-betul. Diorang ni semua superb. Kemudian bila saya tengok Hafiz punya presentation tu, saya cakap, oh menarik juga idea ni kan. Kita gunakan konsep bundle, bisnes yang tradisional, kemudian kita jadikan e-commerce kan dia, e-commerce kan dia, letakkan elemen digital dalam tu, sangat menarik. So saya nak tanya ni pula PG. Tanya Ya. PG, so apa engkau rasa salah satu faktor yang membolehkan korang berjaya buat transition tu? Selain daripada Hafiz cakap tadi, dia tiba-tiba sedar yang tak boleh lah, kita tak boleh bergantung kepada platform orang. Dia tak suka kita for whatever reason, ataupun dia rasa macam tergugat sikit, ataupun dia saja tak suka tengok kau punya brand kan. Dia pull the plug, kau dah tak boleh ni, duit tak boleh bawa keluar, ada payment gateway pun kena block. So apa yang PG rasa salah satu faktor untuk membolehkan korang menjadi atau menjayakan bisnes yang korang tengah buat lah? Kan? Okey. Apa antara faktor-faktor? Tu Okey, tadi ada soalan kan, bagaimana Ha. nak memulakan perniagaan. Ini kita belum jawab lagi yang itu. Tapi Okey. apa faktor-faktor yang nak membolehkan korang menjayakan satu-satu projek atau satu-satu bisnes idea yang korang ada? Okey, Apa dia faktor-faktor kau rasa? yang saya paling jelas lah, paling jelas yang saya nampak masa tu, masa kita orang baru first jual di eBay, ada juga grup lain yang menjual di eBay. Tapi masa tu hot item adalah vintage punya t-shirt, vintage band t-shirt yang memang harga dia beribu-ribu lah jual. Tapi dia punya supply pun tak banyak sebab demand terlampau ramai yang nak kan. Jadi yang ada satu grup dia jumpa cara untuk ke luar, dipasarkan barangan dia keluar kan. Dan masa tu juga around 2012, 2013, satu lagi grup yang tak ada, dia tahu dia boleh jual kat eBay tapi dia tak jumpa jalan cara nak buat macam mana, ada banyak barrier yang dia tak boleh nak buat. So dia apply benda tu dekat Facebook. Dia jual di Facebook. So online jugalah. So dia orang transition juga, dia orang transform juga. Yang mana meniaga di pasar pagi, yang bentang, yang buka kemah, semua dah ada akaun Facebook. Semua dah ada akaun Instagram. Instagram belum lagi dah masa tu, 2012, 2013. Facebook, memang semua meniaga di Facebook. Tapi meniaga sebagai dia punya personal account lah. Nama dia, kalau kata Ismail lah, dia jual. Hari ni, dia post barang apa nak jual, siapa nak lock, buat bid. Lepas tu ada grup-grup pula. So dah jadi satu community. Community yang fizikal tadi, yang memang dah hype dah. Kalau yang memang ikut bundle, yang mana pergi pasar Lokin, pergi pasar stadium dekat Shah Alam. So community yang macam hype macam tu, macam pasar pagi punya community, ada dekat online. Tapi di Facebook group. Dan masa kita orang start, kita orang buat punya research, ada lebih kurang dalam 350 group yang bundle sahaja, yang related lah, bukan bundle baju saja. Ada bundle kasut, ada yang memancing, grup jual seluar saja, topi saja, ada 300 lebih. Dan yang paling ramai sekali satu grup sampai 350,000 members, group members. So memang traffic dia semua memang meriah lah. Tapi kat situ je. Lepas kita beberapa setahun lebih, 2 tahun, dah boleh nampak dah yang itulah yang menjual, yang itulah yang membeli. So dia tak ada, dia nak expand tu tak ada. Melainkan yang grup yang jumpa channel jual kat eBay, dekat Etsy. So dia nampak macam mana kami nampak lah. Boleh jual benda ni, kita ada supply, ada demand. So apa yang saya nampak, dia orang punya transition yang kat Facebook ni, dia tak sepenuhnya macam kita kena bagi dia orang, kita kena enablekan dia orang supaya dia orang boleh jual kat luar lah. Tapi tak semestilah eBay kan, Lokin ada. So kita yang boleh set kita punya rules and regulation kan. So maksudnya satu faktor yang kau nampak yang boleh menjayakan bisnes adalah di mana kita nampak peluang yang lebih besar atau market yang lebih besar, dan macam mana kita tap market yang lebih besar. Yes, sebab benda ni dah terbukti, bukannya kita dekat Malaysia panggil bundle kan. Tapi dekat Itali, dekat Jerman, dekat London, dekat New York, dia tak panggil bundle lah. Tapi benda tu ada. Benda yang dia panggil apa? Tak tahulah, ada thrift, ada vintage kan, ada okay. So macam-macam nama lah. Pre-love. Tapi sebenarnya dia
dia bukannya ada macam terlampau subjektif macam tu. Contoh macam kalau macam kain ni ada nilai pada orang tu tak, dia tahu nilai barang ni, so dia sanggup beli dengan harga yang letak. Tapi kalau orang tu tak tahu nilai kan, macam buat apa, macam contohlah spek Ray-Ban ataupun kasut Air Jordan tahun 85, orang sanggup beli sampai 80,000. Kenapa? Tapi tu benda tu terlampau luas. Dalam bundle community ni ada yang jual besi, ada kami punya kawan pergi pasar Lokin dapat macam spana made in England tahun berapa, itu pun value pada dia. Itu pada orang nak coach. Tak ada satu benda pun yang tak ada demand. Kalau banding. Tapi dia bila terlampau luas, kita niche kan lah. So bila kita niche kan, kami dengan Hafiz semua set lah, directionlokin.com memang dia punya, kita punya tagline pun Malaysia Prime Online Marketplace. Kita tak cakap Malaysia Bundle Online Marketplace. Sebab kita nak niche tapi kita nak start dekat bundle. Sebab bundle tu pun kami suka relatekan dengan experience kami pergi pasar Lokin pada jam 6.30 pagi. Itu yang feeling kami dapat. Parking kereta, cuaca pun gelap, sejuk, orang ada baru buka sikit-sikit kan. Sebab siapa yang datang awal, dia dapat barang best awal. Itu je dia punya thrill dia kan. Tapi bukanlah kita cari baju je. So kita datang tu dengan macam hati terbuka lah, apa ada dapat ini tu memang rezeki. Tak tahu siapa punya rezeki kan dapat barang best. So macam itulah lokin.com, kami punya direction. Tapi sebenarnya bukanlah bundle je kan. Interesting sharing. Ni ada juga kita ada soalan yang menarik juga ni. Daripada John Adaha. John Adaha ni nama dia Ehsan. Oh, okey. Nama dia Ehsan. Tapi nama dia John steady lah. Tapi sebelum kita jawab soalan dia kan, dia tanya kan, kita ada lokin physically di Ipoh setiap pagi Ahad. Ada tak nak ada lokin weekend di setiap bandar di Malaysia? So sebelum korang jawab soalan ni, nak tanyalah kan. So originally lokin ni apa Aku bukan asal daripada Ipoh kan. So tak tahulah sebenarnya. So sebenarnya nama lokin tu dapat dari mana? Memang tempat tu nama lokin ke atau mungkin ada penonton saya pasal lokin start 70-an PG kan, 70-an kan, silap 70-an 70-an dia start dengan pasar pagi ni tu dekat nama jalan tu Lam Lok King. Nama jalan dia Lam Lok King dekat Ipoh. Memang ada jalan tu kat Ipoh. Itu start dia. Jadi disebabkan Lam Lok King, sebab tu yang dipanggil pasar Lokin. Sebab orang Perak ni kan dia selalu hilang dia punya G kan. Lokin, Penin. Sebab tu nama dia Lokin tu. Okey. Jadi macam mana korang ambil nama tu jadikan korang punya brand Lokin ni? Okey, sebab kita dulu dia macam ritual lah. Weekend je Sabtu malam lepak taman kanak-kanak Gerbang Malam, lepak sampai pagi besok. Sebab nak pergi pasar Lokin. Pukul 6 tu nak kena 6 pukul 6 tu nak pacak lah. Nak pacak dah, sebab kalau pergi lambat barang tak ada. Orang dah ambil lah. Jadi kita nak pergi awal. So kita ambil that kind of inspiration lah. Dekat pasar Lokin tu macam-macam ada kan. Dia bukan setakat pakaian, dia bukan setakat kasut, dia ada besi buruk, dia bukan besi buruk lah, dia ada some values to a person yang macam PG cakap tadi. Orang ni tengok pada dia ada value benda tu, so dia tak kisah untuk bayar dengan berapa harga pun. Even kalau pasar Lokin kat Ipoh ni, bukannya orang Ipoh je yang datang. Orang pada Jepun pun pernah datang, orang pada Thailand pun pernah datang. Sebab dia nama Lokin tu pun dah international dah kan. Jadi kita tengok kita pun memang benda ni kita suka kan. Daripada awal kita start, why not we take that name as Lokin, but we tambahlah I tu stands for Ipoh and also for intelligence lah on this iPhone macam tu kan. So kita spelling is different lah. So kat sana originally orang panggil Lokin, Lokin. Okay, so nama originalnya pun lain, apa yang orang sebut pun lain, so korang ambil nama tu pun lain sikit lah. Yes. Tapi nak tanya ni korang dah cuba copyright ke? Dah hantar dekat IP?
untuk ni? Dah trademark dah. Dah terima Lokin trademark. Dah. Steady lah. Dah Steady lah. trademark. Itu first thing buat. Wow. Dan trademark, kita trademark kan. So, ada cerita lawak jugalah. Sebelum dapat nama Lokin tu ada cerita lawak jugalah. Sebab kita tengah mencari nama. Kita tengah mencari nama apa kan. So kita macam, ada cari.com. Sekali tengok dekat domain apa, 800,000 kan. 800,000 cari.com tak boleh lah. Sebab yang cari.com tu waktu kita spark idea nak buat Lokin.com, nak buat this online marketplace lah, because macam Fizi cakap tadi, transition those sellers ni pergi ke Facebook kan. So dia orang, sebab semua yang transition to Facebook tu semua daripada eBay sebenarnya. Because of eBay ni susah, polisi susah lah apalah. Waktu tak ada Grail tak ada lagi. Etsy pun market tak macam besar macam eBay waktu tu. Jadi orang banyak lagi tu Facebook apa semua. Then they will apply the same concept macam dekat eBay. Buat auction. Tapi auction you buat kat komen lah. Okay, masuk bid. Okay, tamat. Lagi 10 saat tamat. Kira satu. So we saw that opportunity sebenarnya. So that's why and then scam pun dah start, ada orang tipu kan. Pakai gambar orang lah dan sebagainya apa semua. So that opportunity we saw lah, because we see that kita pun daripada marketplace, so we might have this kind of knowledge. Dan sebenarnya kita pun tak tahu startup ni memang different game lah. Waktu mula-mula start tu kita ingat kita tahu kan. So saya pun kena pastikan lepas ni kalau nak panggil orang-orang yang interview ni kan, macam mana nak cari bisnes yang unik kan, nak dengar cerita korang usahawan ni kan, yang unik sikit apa semua kan. Supaya mungkin harapannya boleh bagi inspirasi, boleh bagi idea kan. Kita tengok macam kawan kita berdua hari ni, daripada tengok peluang kan, bundle yang datang banyak-banyak tu, tiba-tiba satu keping Thai kat sini murah, boleh jual dengan harga yang tinggi. Because of the exchange rate mungkin. Nilaian tu pada orang di luar negara mungkin biasa pada dia orang kan, tapi kita ada supply. Jadi itu mungkin ingredient ataupun benda-benda yang memberi kita inspirasi untuk mulakan satu-satu perniagaan lah. So jadi jawapan kepada kawan kita John tadi tu, adakah kita akan nampak pasal Lokin ni di weekend di setiap bandar di Malaysia pula? Branding dia dah jadi. Dulu originally dia di Ipoh kan, sebab jalan tu, tapi sebab ada dua brother ni kan, dia dapat idea untuk ambil nama tu, ubah sikit, trademark pula tu. Sekarang dia boleh bawa pergi berata tempat di luar daripada Ipoh. Mungkin InsyaAllah boleh Encik Ehsan, memang kita kalau boleh memang nak ada lah. Sebab kalau Lokin, ini cerita Lokin.com lah, when we start our startup kan, we spark the idea to do the startup. Ini soalan cepu mas untuk korang. Itu nanti saya akan relate kan insyaAllah, ataupun Hafizi mungkin boleh relate kan. Okay, macam kita boleh start balik buat start, when we spark the idea to do startup Lokin, waktu tu kita fikir macam okay, kita buat marketplace, siap lah. Rupanya dia bukan macam tu. You need to build up the community, you need to build up the culture. So waktu tu memang kami tak tahu lah. Terus terang saya bagi tahu, memang saya pun tak tahu apa sangat waktu tu. Just that we have ideas, we want to test it out, and then at one point bila kita dah launch kita punya marketplace, 2 bulan pertama tu kita tak tahu nak buat apa. So we don't know what to do. So we start to find mentors. Kita cari mentor. Then we try to find one of the, saya cuba explore those ecosystem apa, sebab waktu kesilapan saya buat berniaga ebay.com tu, saya tak bercampur orang. So itu kesilapan saya lah sebenarnya. We work in silo. In business you cannot work in silo. That totally tak boleh. You kena network with a lot of people. Bila jumpa orang barulah you terbuka macam-macam benda. Sebab waktu tu kita takut tau. Bila kita jumpa orang nak cerita, tu orang ambil idea aku. Waktu tu lah. So bila dah on the startup journey ni baru. Usahawan ni ada satu sikap yang macam tu juga kan. Dia takut nak bercampur dengan orang sebab dia takut nanti dia tersalah cakap. Takut idea-idea ni nanti kena sebat dengan kawan-kawan lain. Yes, tapi sebenarnya tak boleh. As usahawan, as a business owner, you kena cerita kat orang. Kalau tak cerita kat orang, macam mana orang nak tahu apa yang you buat kan? Sebab idea only is not enough.
Idea tak ada apa pun. Execution tu is the most important part. So bila kita start, kita explore macam mana startup business ni nak buat. Then I finally found Nexia lah, yang waktu tu saya ingat memang ada dua, WTF and Nexia. We quite close dengan Sam lah waktu tu. Tapi waktu tu Sam punya WTF tengah cohort, so tak ada ambil orang lah. Sam Pichin Sam Pichin, yes. Okay. Kalau Coach N nak tahu, Sam Pichin ni saya punya super senior. Dekat mana? Dekat Ipoh? Dekat Sekolah Teknik Ipoh. Sekolah Teknik Ipoh. Okay. Dia form 5, saya umur setahun. Salah satunya saya plan nak interview lah. Kena satu hari kena interview dia lah. Sebab kita tak tahu background dia sangat kan. So kita nak tahu dia punya cerita sebenarnya. Kan. So sini ada juga soalan tadi dia cakap, ni macam pasal karat. Ni macam pasal karat. Ash tanya. Ni macam pasal karat kan. Banyak tempat dah ada tak silap. Jadi mungkin lebih kurang, tapi apa mungkin satu benda yang korang buat untuk nak differentiate korang punya business ni atau korang punya platform ni. Saya dengar kata korang dah buat satu platform untuk seperti marketplace untuk Loken sendiri kan, dan juga korang buat satu e-commerce platform untuk bantu usahawan-usahawan lain kan. Ya, betul. Tapi macam soalan ni, macam mana korang nak differentiate Loken ni berbanding dengan bisnes-bisnes lain dekat luar sana lah, ataupun bisnes-bisnes yang asalnya dulu bandel, lepas tu dia pun dah ada e-commerce platform dia sendiri apa semua kan. Jadi macam mana you nak differentiate yourself? Saya tak menjawab soalan Ash directly, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam yalah, pasal Loken kan sama dengan pasal karat, so apa bezanya? Mungkin nama kan. Jadi macam mana dari segi competitive advantage atau unfair advantage korang lah. Kalau boleh share sikit. Okay. Ji? Boleh share kot? Okay. Ke dah masuk cerita sangat ni? Dah, okay, boleh. Okay, tak apa. So tadi cerita tak habis. Memang sebab memang macam coach beritahu lah, kita pun dah start introduce kita punya Loken.store. So Loken.store ni dia berbeza, taklah terlampau berbeza. Cuma apa yang beza paling obvious adalah Loken.com marketplace, macam mengumpulkan semua penjual dalam tu. Shopee Complex ada banyak kedai dalam tu. So Loken.store yang kita cuba nak enablekan, selain daripada peniaga-peniaga yang kita punya community tadi, barang terpakai, vintage ataupun memorabilia semua. Sebab kalau kita pergi pasar Loken pun memanglah tujuan utama dia nak pergi bandar, pergi cari bandar kan. Tapi dekat situ jugalah ada orang nak breakfast, ada orang jual mie rebus, ada orang jual bihun soup, ada orang jual barang-barang peralatan rumah. So diorang pun kita consider sebagai kita community juga, dan diorang pun nak ke digital juga, nak transformation juga ke digital. Tapi masa kami mula introduce Loken, tak ada pandemik lah, so orang macam chill lah, tak apa lah, tak ada online pun tak apa. Kita orang boleh stay physical jual kan, kita orang boleh buka kedai, kita orang boleh jual pasar malam. Tapi bila start pandemik, tu yang Januari 2021, so kita nampak diorang ni pun in need untuk ada satu solution nak ke digital, nak transform ke digital. Yang geng bandel tadi tu kami dah cuba bawa. Kami buatkan satu platform. Dan sekarang pun kita tengah getting ready kita punya community tu. Tapi untuk yang lain ni, yang menjual bihun soup, yang menjual lain-lain punya produk, so diorang pun nak ada accessibility kepada online juga, nak digital transformation juga. So tu yang kita provide. Sebab kita punya own in-house technology team. Kan, kita boleh maintain, kita boleh develop kita punya own marketplace. So why not kita boleh replicate yang korang. So ini gambaran lah yang saya share ni kan, betul Ini yang betul. So ini Loken.com lah. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit lah kot apa yang Hafizi share tadi. Okay, macam kita start waktu kita start mula-mula Loken.com, kita kena build the community, we need to build the culture kan. Sebab even though kita pun pergi bandar selalu apa semua, tapi kadang nak build community ni, it takes time.
So that's why kita punya go to market strategy after kita dah jumpa kita punya mentor, kita dah go for accelerator for 3 months dengan Nexia. So from there banyak yang open eye opener waktu tu. Waktu tu belum COVID. So that's why we already make dah yang this type physical event yang kita bring kita punya vendor pun ada, vendor yang baru pun ada. So during the physical event tu kita introduce Lokin dan sebagainya apa semua. Dan memang kita plan, kita memang ada kita punya stand alone Lokin Orama nama event kita. Lokin Orama Carnival. So Lokin Orama Carnival Lokin Orama. Lokin Orama Carnival. Oh lama. Memang dah buat dah first event dekat Ipoh. First event dekat Ipoh October 2019. So hundreds of vendors, Lokin punya vendors, ada vendor luar juga. We bring about 30 F&B vendors and then ada music, live band jugalah sebab saya dengan Hafizi memang minat muzik lah daripada dulu sampai sekarang pun saya minat muzik. Cuma sekarang ni busy kan. Jiwa. So waktu tu kita buat event tu and then kita combine lagi satu elemen which is 5 km fun run tapi waktu malam kita buat. So kita buat 5 km fun run waktu tu. And then event tu quite successful. About 5,000 to 6,000 all event. So bila kita datang betul-betul memang kita plan nak buat that model throughout all Semenanjung, even Putus Sabah dan Sarawak. Second punya version patutnya on April, tapi itulah second kita buat dekat Cyberjaya je, dekat Rekascape. Kita ada lebih kurang dalam 1,500 runners waktu tu. Dan juga ada peniaga, kita buat kat Rekascape. Dan kita punya third event which is dekat Ipoh balik, kita nak buat 3 hari tapi itulah COVID-19 happen. During that go to market strategy where we introduce kind of event, macam mana kita nak introduce Lokin.com waktu tu, nak get people to do e-commerce transaction. Why to do e-commerce transaction? Because when you have that e-commerce transaction, baru you ada that kind of data driven. You nak tahu, okay, you punya trend buyer you beli apa dan sebagainya, top selling product you sebagainya apa semua kan. So how we want to introduce e-commerce transaction dekat physical event, waktu sebelum COVID-19 kita dah introduce contactless payment dah sebenarnya in the event. Sangat advance lah sangat advance. Tapi okey, ni ada satu soalan yang penting soalan yang penting. Kita juga kesuntukan masa. Okay. Actually mula-mula saya plan nak buat sesi ni macam pendek je, 1 jam cukup kot. 3-4 soalan kita cover kan. Tapi ini macam sangat hangat ni kan. Macam saya pun tiba-tiba dah macam banyak soalan nak tanya ni. Tapi tak apalah, kita mungkin kalau rezeki mungkin kita boleh buat sesi lain kan. Tapi ni ada satu soalan yang saya rasa agak menarik kan. Okay. So soalannya daripada kawan kita Richie Rich. Bagaimana Lokin boleh membantu anak-anak muda yang tak ada kerja sekarang, tak dapat kerja atau diberhentikan kerja kan, pada masa yang sama tidak mempunyai modal dan pengalaman. Satu soalan yang agak menarik. Kan. So, macam mana kalau Lokin ada tak cara macam mana nak menjawab soalan ni, atau ada tak apa-apa yang boleh dilakukan atau dilaksanakan? Baik, saya jawab insyaAllah. Okay. Dia macam ni. Alright. When yang macam saya cakap tadi lah, we go to market, kita buat event. So COVID-19 happen, event tak boleh buat terus. So kita pun stuck at that time. Rasa memang ramai yang stuck, tak tahu nak buat apa, macam mana. Nak pivot pun tak pivot apa kan. So kita still look and see lah waktu tu. Kita tengok. So by the end of 2020 tu kita tengok demand increasing yang nak go digitalization ni for those SMEs and micro businesses. So that's why kita introduce Lokin.store to help them for digital transformation lah. Even though digital transformation ni adalah you buka web store online, you jual online, that is digital transformation lah sebenarnya kan. But it's just that you need to have that data driven to maybe grow your business or scale your business. So when we can help those SMEs, sebab memang dalam kita punya vision statement pun in 5 years time, we want to see that we can create about 1 million job opportunity lah in the whole ecosystem. So the 1 million job opportunity tu bukan dalam Lokin ni punya startup punya staff tak, but
SME tu bila dia scale, dia akan ada staff lagi, dia akan hire more staff. So the economy, the ecosystem will move lah kan, bergerak lah. Bila bergerak, akan banyak peluang pekerjaan dibuka. So insyaAllah waktu tu, bila SME pun grow, business continuity tu ada, akan ada banyak peluang pekerjaan lagi. So dengan benda tu insyaAllah, ekosistem yang kita cuba nak bina, nak develop ni, akan boleh menghasilkan peluang pekerjaan. So yang mana anak muda tak ada pengalaman, tak ada modal, mungkin boleh start kerja dengan SME dulu, ataupun hopefully ada banyak pula ekosistem startup dekat Perak ke ataupun negeri-negeri lain. So kan work dengan startup company to see how startup works kan. Macam mana dia punya agile. So startup ni kena very agile lah. Kalau tak macam mana? Fleksibel. Fleksibel. Mereka yang mungkin tak faham apa maksud agile kan. Terpaksa. Orang fleksibel lah juga kan. Kadang-kadang perkataan orang putih ni susah sikit kita nak faham kan. Tapi lebih kurang kena kena cepat adapt. Dan pivot. Pivot. Yes, pivot. Kalau tengok Coach L pun dulu training pun on physical training. So now dah terpaksa buat online kan. Tapi nak buat macam mana kan? Betul, tepat sekali. Tepat. Kena agile lah. Kena agile, kena fleksibel. Tak boleh buat apa. Bila perlu. So, okay. So, jadi dalam korang nak bagi bantuan kepada masyarakat di luar sana lah, anak-anak muda yang mungkin nak mencari peluang apa semua ni kan. Korang sendiri pernah tak dapat bantuan daripada mana-mana agensi atau mana-mana pihak? Korang sendiri pernah dapat bantuan? Macam mana? So saya tengah baca soalan Nazirul Mubin ni sebab ni ada soalan panjang tu. Itu tak fokus. Sorry coach. Saya tengah baca. Sebelum kita baca soalan ni, kejap kita tunjuk soalan. Alright. So korang nak bantu usahawan-usahawan di luar kan? Korang sendiri ada tak pernah dapat bantuan dari mana-mana agensi ke apa? Okay. Kalau macam dengan agensi, kita at the moment kita partner dengan MDEC and MOF. Even last year pun dengan Penjana punya initiative pun kita one of the partners juga as a platform provider. And this year kita ada kuota lah yang diberikan kepada Loken untuk provide this solution, Loken Store and Loken.com, to kita punya usahawan SME to go digitalization. And that is one with MDEC and also MOF. Another one is with MTDC lah. Kita baru je launch MTDC baru je launch this program, MIDEC MTDC Digital Adoption. So hopefully we can help more lagi usahawan SME to go digital. So kita buat training juga, coaching juga, berguru dengan Coach L sendiri untuk dah buat training dan sebagainya. Sebab betul coach, sebenarnya sebagai startup ni dia macam mana nak cakap you tak boleh. Saya pernah dapat satu word of wisdom lah from one of my associate yang saya pernah jumpa waktu saya buat startup ni. Saya tak boleh bagi tahu nama dia siapa, but I quite respect him. So the one that he said that at one point kalau you masuk let's say one room, and in the room you are the smartest person, you are in the wrong room lah, keluar lah. Sebab tak ada orang yang pandai semua benda. And so proses belajar tu memang berterusan lah. Itu yang saya ni lah. Okay. So dengar kawan-kawan di luar sana. If you're in the room full of people and you discover that you are the smartest person, you're in the wrong room. So erti kata lain, kita dalam bilik tu semua kena lagi pandai daripada kita, kan? Saya boleh kaitkan tu juga dengan soalan yang panjang ni, tapi tak apalah. Saya rasa kita since ini pun sesi kita yang pertama, kita ambil masa ekstra sikit untuk boleh menjawab soalan Nazirul. Terima kasih Nazirul kerana sudi bersama dengan kami live hari ini dan juga tanya soalan-soalan yang menarik. Saya rasa soalan Nazirul ni sangat menarik. Kita ambil masa sikit untuk jawab soalan ni, dan selepas soalan ni saya rasa kita akan mula wrap up lah. Okay. So kita tengok soalan ni. So soalan, dia ada beberapa soalan. Ada soalan dalam soalan. Ada 4. Bagaimana mencari founder untuk bekerjasama dalam bina Loken. So kita jawab yang tu dulu lah. So how do you find a partner? Macam mana
kalau korang, apa perspektif korang untuk mencari partner? Ini kita buat macam apa nama? Lightning round sikit. Kita buat laju sikit. Kita jangan cerita panjang lebar. So macam mana? So pada Hafiz atau pada PG, macam mana nak Kalau cari partner? kalau pada saya untuk cari co-founder ni ataupun business partner, basically dia kena complement each other lah. Kalau Okay. you pandai dekat satu part sini, co-founder you mungkin pandai dekat part lain. Sebab macam saya cakap tadi lah, kalau you in the room, you yang paling pandai, salah lah tu, tak boleh lah. Okay. Macam mana kan? Sebab kalau seorang punya kepala nak fikir, tak boleh. Dia kena kalau ada 3 co-founder, so 3-3 ni berbeza. Dia punya watak, dia punya knowledge, apa Right. yang dia tahu. So itu cara saya lah. Kalau saya nak cari co-founder business partner, aktiviti baik. Jadi kita tengok apa Hafizi pula kalau Hafizi. Mungkin sebab PG dengan Hafiz ni berkawan Lama kan? dah lama kan? Dah lama. Jadi itu juga kita nampak kadang-kadang ramai orang dia partner dengan kawan-kawan dia. Yes. Dia form partnership ke atau jadikan founder dan co-founder. Tapi diorang ni membesar sekali atau kawan dah lama apa semua kan. Jadi adakah itu satu faktor yang kita boleh ambil kira yang kita dah kenal dia lama kan? Pada pendapat PG macam mana? Hafiz dah cakap dia punya bahagian tadi kena complementary. Pada PG? Rasanya tak lah. Bukan itulah jadi dia punya faktor utama. Walaupun saya dah kenal Hafiz lama pun, itu bukan menjadi dia punya main point lah. Bukan benchmark. Ya, tapi apa yang saya boleh kongsi ialah sebab saya boleh kongsi apa yang saya ada experience. So kebetulan memang saya dah kenal Hafiz lama. Dan kebetulan juga saya start up pun dengan dia. Tapi apa saya boleh share, macam mana saya separatekan ataupun saya deal untuk letak satu barrier yang okay, ini adalah business punya conversation ataupun kita tengah dalam business punya discussion ataupun kita tengah decide on big decision ni untuk business. Tapi bila kita dah dapat relate kan, business tu pun adalah berkaitan dengan hidup kita juga. So kalau wrong move you buat dekat business, mungkin wrong move untuk you punya hidup, you punya family. So benda tu akan jadi serius, akan jadi tu, dia akan jadi lebih matang lah. So, bila matang tu yang paling penting. Dan kalau kita nak identify senang je. Kalau masa down, kalau kita ada 3 partner, kalau time tu memang betul-betul down, tapi tak ada seorang pun yang macam, kita boleh buat lagi. Itu the right partner lah. Dia pun down sebenarnya, tapi sebab dia nampak lagi 2 orang down, so dia kena, kita boleh buat lagi. So itu pun mengidentifykan itu adalah Okay, alright. So kita ada dua point Satu kita sebab business journey bukan fairy tale tau. dia bukan untung je tak. Betul. Banyak rugi dia tu. Saya suka dia tak ada megang holding lah. Saya selalu suka ambil petikan lah, ambil petikan daripada lagu kan. Hidup ni bagai roller coaster kan. Ada hari kat atas, ada hari kat bawah kan. So bukan fairy tale lah So macam Hafiz cakap, complementary untuk benefit of Nazirul tadi lah. Tanya soalan kan. Satu, cari orang yang complementary, dan second tu yang macam PG cakap tu betul lah. Mungkin masa mencabar ni lah sebenarnya kita betul-betul kenal partner-partner kita kan. Adakah dia lari meninggalkan kita masa mencabar, masa susah ni, atau dia sama-sama dengan kita, cakap dengan kita, kita boleh buat bro. Jangan takut, kita sama-sama. Dia stay dengan kita kan. So itu mungkin salah satu dia punya ni. Okey, kita bergerak kepada soalan kedua. Pengalaman tuan panelis approach Nexia untuk mereka. Okey, saya rasa yang ni mungkin agak panjang dan mungkin agak technical sikit lah kalau kita nak explain kan. Mungkin apa yang Nazirul boleh buat, you can reach out to both Hafizi dengan Hafiz dan Hafizi kan. You can connect with them on social media. Kita pun ada tag nama diorang kan. Send them a message, then mungkin diorang ada masa, diorang boleh explain dekat Nazirul sikit lah. Betul. So nombor 3 ni, pernah tak bermasam muka dan berselisih pendapat sesama co-founder, dan bagaimana tuan menyelesaikan perselisihan?
pendapat tersebut tanpa menjejaskan persahabatan. Korang pernah tak? Korang pernah Nah, of course pernah. korang pernah tak situasi yang macam ni? Pernah. Sebab apa, ya, kalau kau sesama co-founder kan, berselisih pendapat tu satu benda yang bagus lah. Kalau saya cakap kita kena buat macam ni, PZ pun cakap okey, yang seorang lagi pun cakap okey, macam mana macam tu? Dia mesti kena ada yang counter back kan. Kalau kita Okay. apa ni, mesti ada yang macam dia ada pendapat dia, so kita consider pula, tengok dia ada angle dia nak tengok cakap macam tu dan sebagainya. Dan kalau berselisih pendapat bermasa muka tu biasalah, tiba kalau situation yang macam Hafizi cakap, bila dalam keadaan yang very pressure kan, down, yang very at the bottom level of your life lah sebenarnya, macam tu biasalah mesti akan ada bermasa muka, terselisih, salah cakap sikit pun jadi isu. But we still at least okay. Korang satu hari kalau interview aku mungkin jalan cerita tu lain sikit lah kot. Tapi hari ni tak mau cerita tentang pengalaman sendiri-sendiri lah So tanya pengalaman korang kan. Mungkin jawapan saya sedikit berbeza, tapi tak apa, kita terima pakai jawapan Hafiz dan PG je malam ni. Tunggu dia orang interview saya satu hari, mungkin saya boleh bagi perspektif yang sedikit berbeza, betul. Sebab tu manusia unik kan, setiap orang dia ada berbeza kan, thumbprint kita pun berbeza kan. So betul. that's why it's unique lah. Sama macam kita punya tangan ni lah kan. Ada yang besar sikit, ada yang kurus, kecil, ada yang tinggi, ada yang tengah sedang-sedang kan, ada yang kurus rendah kan. And the hand itself is a complementary thing kan. Kalau betul. Kita tangan penuh macam ni, kita makan pun senang, pakai tangan pun ya, pakai sudu garpu pun ya. Bayangkan kita tak ada satu jari kan, macam mana keadaan. Jadi itu sendiri Tuhan dah tunjukkan banyak contoh-contoh bagaimana kita boleh memperbaiki situasi, atau macam mana kita tengok diri kita boleh berkolaborasi, how we complement each other. Soalan keempat dia, berdasarkan cash burn rate. I think ini juga satu soalan yang agak teknikal kan. Ini basically berkenaan dengan finance. Kita basically kena jagalah cash flow kita kan. Kita tahu berapa kita punya expenses, kita tahu berapa kita punya potential income, so kita boleh manage kita punya burn rate lah. So itu juga soalan yang agak teknikal. Jadi saya nak ada lagi satu soalan ni, dia ni bukan soalan lah, dia tahniah kepada tuan-tuan berdua kerana menjadi contoh kepada anak-anak muda. Dan soalan terakhir, apa sumbangan Lokin dalam melahirkan masyarakat pandai dan bijak dalam perniagaan hari ini? Itu saya tolong jawabkan lah. Tolong jawabkan. Terima kasih Richie Rich. So saya nampak tadi kan, dan saya nak rumuskan juga apa yang kita dapat berkongsi hari ini dengan Hafiz dan juga PG. So daripada satu peluang yang kita nampak biasa kan, dia menjadikan peluang itu luar biasa, menggunakan kaedah-kaedah baru kan, transformasi digital menggunakan eBay dulu. Kita explore satu platform, kemudian kita dah mahir sedikit kat situ, kita buat platform sendiri kan. Dan sekarang korang pun banyak dapat support daripada agensi di luar sana yang seperti disebutkan tadi, dan korang juga gunakan inisiatif tu untuk juga membantu usahawan-usahawan di luar dengan menggunakan pakai apa yang korang dah belajar kan, create your own marketplace, korang punya platform sendiri, kemudian you extend lagi platform tu kepada usahawan-usahawan lain. Dan beberapa perkara tadi yang saya sempat catat lah masa korang tengah bercakap tentang faktor-faktor yang menjadikan seorang usahawan tu boleh berjaya dan insya-Allah boleh pergi jauh kan. You mention the word niche kan, niche. Dulu tak tahu niche kan, tapi itu saya rasa satu benda yang penting, mencari niche yang kita ada kekuatan. Dan hari ni sebagai contoh, saya boleh tengok yang Hafiz dan PG memang you dalam niche yang you ada expertise kan, dalam bidang bundle ni memang you ada expertise, memang dah lama buat benda tu, dari zaman tradisional sampailah ke zaman moden kan, buat platform apa semua. Kemudian branding atau mendapat satu brand name yang sangat unik, yang sangat mudah untuk orang sebut dan dia lekat kan.
nama Loken tu kan yang telah di-IP kan tahniah diambil daripada satu street name yang sangat sangat famous di Ipoh. So itu satu benda yang saya rasa penting. Kemudian nampak satu peluang yang lebih besar menggunakan platform-platform teknologi yang ada, dengan digitalization, dengan the internet kan, korang boleh nampak prospek market yang lebih besar. Saya juga suka apa yang korang plan bila buat event, ada community, ada lifestyle, culture apa semua kan. Itu saya rasa sekarang ni memang penting bila kita buat bisnes ni, kita kena bina satu community juga kan. Dan juga belajar new skills dan jangan duduk dalam kepompong yang di kita je lah kan. Kita sebagai usahawan kita juga kena banyak berkongsi dan mungkin cari rakan-rakan yang boleh dengar idea-idea kita dan mungkin boleh bagi kita suggestion atau ideas untuk bagaimana untuk memperbaiki lagi. Itu sebagai rumusan. So susah tak soalan-soalan hari ni? Tak sangatlah kan? Tak sangat. Okey. InsyaAllah. Okey. So itu Sebab santai je kan. santai je kan. Tapi dapat soalan-soalan power juga ni daripada penonton. So terima kasih Alhamdulillah. banyak anda yang bersama kami live hari ni. Saya tengok dekat sini pun nampak lagi ada dalam berapa orang masih live dengan kita. So terima kasih kerana sudi bersama dengan kita hari ni kan, dalam sesi live. Untuk anda yang mungkin akan tengok recording ni, so kalau anda tengok recording mungkin anda boleh komen nanti di dalam situ kan, hashtag replay ke hashtag replay, mungkin kita akan berinteraksi dengan anda di social media. Jadi saya nak wrap up lah session malam ni. So basically dekat platform GEM ni atau Gerakan Ekonomi Malaysia ni, kita nak mencetuskan satu bukanlah movement kan, tapi nak mencetuskan sesuatu. Mungkin kita boleh menampakkan yang usahawan ni salah satu peluang untuk kita memperbaiki ekonomi kan. Dan juga saya suka juga apa yang Hafiz sebut tadi. Tak semestinya kita bercerita semua usahawan saja kan. Sebab saya rasa kadang-kadang ada juga misconception atau persepsi yang salah tentang usahawan. Orang cakap nak berjaya, nak jadi kaya, jadi usahawan. Saya rasa tak betul juga, sebab ada juga saya cakap yang kadang-kadang buat bisnes ni adalah jalan yang teramat pantas untuk kita bankrupt kan. Jadi tak benda tu kita tak boleh generalize lah, tak boleh generalize. Tapi mungkin ianya kombinasi antara seorang yang berjiwa sebagai seorang usahawan dan juga intrapreneur. Maksudnya dia bersama usahawan dan juga membantu kan, sebagai tulang belakang kepada usahawan-usahawan yang kita bercerita tadi. So it's not just entrepreneur but intrapreneur kan. So terima kasih semua kerana memberi sokongan. Jadi itu juga apa yang kita nak buat di GEM sebagai satu NGO yang fokus kepada memperbaiki atau bagaimana dalam keadaan yang serba mencabar sekarang ni dengan COVID-nya, dengan apa yang berlaku di luar sana dengan bisnes, dengan tempat kerja apa semua kan. Jadi bagaimana kita boleh mencetuskan idea-idea baru. Kalau kita buat forum-forum begini, kita bercerita dengan usahawan-usahawan, mungkin boleh melahirkan idea, mungkin boleh menampakkan apa yang kita sedang buat dan mungkin memberi peluang kepada orang-orang di luar sana. Jadi itu tujuannya lah. Jadi dalam kalau tuan-tuan semua ikut page GEM ni, kita juga ada sesi-sesi lain. Contohnya esok ada sesi bersama saudara Armin kita. Beliau akan bercerita dengan pakar-pakar kan, perspektif yang lain pula, kalau pendapat pakar macam mana pula. Kemudian selalunya hari Jumaat kita juga ada bercakap dengan usahawan-usahawan yang boleh memberi peluang kepada orang-orang di luar sana. Jadi itu sedikitlah tentang GEM. Jadi pastikan anda semua follow nanti Hafiz dan Hafizi
dan check out dia page saya suka dia orang punya branding, dia punya colour tu memang best lah kan. Dia orang ni memang ada lifestyle punya konsep sikit lah, so dia punya branding memang cantik kan. So thank you very much terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan saya malam ni untuk bercerita sikit tentang pengalaman korang so any last words nak shout out kat luar sana, nak suruh follow ada apa-apa yang tengah berlaku sekarang, kalau last words from you Hafiz, PG. Okey. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Coach L dan juga Jam sebab invite kita orang untuk share kita orang punya knowledge. Saya masih consider saya sebagai early stage startup, banyak lagi nak kena belajar dan sebagainya. Terima kasih pada yang hadir dan bertanyakan soalan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada salah cakap ke salah apa, saya mohon maaf. Ucapkan selamat semua. Dan kalau berkesempatan minggu depan kita join satu webinar session daripada Institut Darul Rizwan berkenaan dengan tajuk Design Thinking, dan dia punya title of the program webinar is known as Inovasi Belia Inspirasi Pembangunan Negara. So I will be invited as one of the panelists. So maybe kita boleh check out lagi kat situ waktu itulah nanti. Okay, alright. Nanti boleh kongsikan dengan saya. Boleh. Detail berkenaan dengan program tu kita boleh letakkan di Facebook page Jam. John Adaha tadi tu one of the panelists jugalah. Apa dia? John Adaha yang komen tadi tu, he is one of the panelists as well. Okay. Satu hari mungkin saya boleh berpeluang untuk jumpa John Adha kita. Boleh. Nama korang glamour-glamour dekat Facebook kan. Terima kasih Hafiz. Akhir kata daripada PG. Okey. Terima kasih kepada Coach L yang menjemput, dan juga sama lah macam Hafiz, saya mohon maaf kalau ada tersalah info yang saya share ataupun salah kata. Cuma apa yang saya last word, mungkin yang menonton nanti lepas ni ada yang baru nak start business ataupun ada idea nak buat startup ke, ataupun tergerak macam rasa nak buat tapi ada takut ke, ada rasa was-was ke. So benda tu normal. So tak kisah berniaga apa pun, technical macam mana pun, teknologi ke apa, kita still human. Benda tu kita kena ada. Macam mana kita nak overcome lah, macam mana kita nak control dia. Kalau tak ada takut pun susah juga, tak boleh kan. So yang penting you try lah, terus buat, take the leap of faith tu. Lepas tu jalan je lah, tengok macam mana kan. So itu yang saya boleh share lah. Sebab korang akan ada rasa benda tu kan, ada rasa nak give up ke, ada rasa nak orang lain dah buat lah kan, orang lain buat lagi bagus ke apa ke, tak, dia macam you nak apa dan you terus buat. Itu dia. Alright. Terima kasih Coach. Okay. So terima kasih saudara Hafiz dan juga Hafizi kerana sudi bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang tengok live dan juga mungkin yang akan tengok recording. Jika anda ingin connect dengan Hafiz dan Hafizi, kita ada sediakan diorang punya link dekat situ kan, so you can connect with them. So terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan buat segmen ini berterusan. Kita akan panggil rakan-rakan usahawan. Kalau Hafiz dan Hafizi ada kawan-kawan yang di luar sana yang mungkin ada personality yang unik, boleh kan, bisnes-bisnes yang unik seperti korang, mungkin kita boleh jadikan sebagai panelis kita akan datang supaya mereka dapat juga memberi suntikan inspirasi dan idea dan semangat macam Hafiz cakap tadi, take the leap of faith kan, but make sure you also surround yourself with people who are smarter than you kan. Cari untuk berkolaborasi, cari jalan untuk bekerjasama dengan agensi, cari jalan untuk kita build kita punya community kan. Jadi banyak idea-idea dikongsikan tadi jadi saya juga ingin memohon maaf jika ada tersalah jawab, tersalah cakap, tersalah maksud. Yang baik tu semua dari Allah dan yang kurang tu dari kekurangan saya sendirilah. Jadi dengan itu saya ingin mengundur diri dan mengucapkan selamat malam kepada anda semua, sehingga kita berjumpa lagi di sesi seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay.